Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan peluang kebaikan yang tidak terhitung daripada Tuhan kita. Pada masa yang kita ada ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita tentang masalah tafsir Al-Quranil Karim, yang mana kita telah ambil beberapa keratan ayat Al-Quranul Karim, mentafsirkan dengan beberapa perkataan-perkataan daripada tokoh-tokoh ulama kita. Semenjak daripada awal perjumpaan sampai sekarang ini, ada dah 14 kali perjumpaan. Maka itu adalah satu kebaikan, satu kehendak baik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam boleh ambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Iaitu insya-Allah pada malam ini kita nak mula baca daripada ayat 51 daripada surah Ghafir. Iaitu sebagaimana kita telah royak mari dah lah. Iaitu semalam tu kita berikan beberapa pentafsiran tentang ayat Al-Quran. Ayat daripada ayat berapa? Ayat 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Dengan cara khulasahnya, kesimpulan hak semalam tu yakni seorang daripada orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, dia menasihatkan kepada kaum dia, tujuan dia nak Firaun tu dah dengar hak utama sekali. Lalu setelah daripada dia tengok kata kaum dia dan Firaun tu tak mau nak terima kebaikan yang dikemukakan kepada mereka itu oleh dia tu, lalu dia pun royak kata tak apalah, mun tak sena beriman pun tak ada gapo. Agama Islam ni tak ada duk paksa. Agama dia pun agama Islam juga, bukan agama lain. Tapi mu akan ingatlah apa aku nasihatkan kepadamu. Apa aku nasihatkan kepadamu, dan aku serah urusan semua ini hak aku buat mari dah semua ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia kata dengan itu perkataan, Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada apa rancangan yang dirancangkan keburukan daripada Firaun, daripada pihak Firaun dan kaum dia. Lalu dia itu dimenajahkan oleh Allah Ta'ala serta Nabi Musa alaihissalam. Setelah daripada itu, Allah Ta'ala menajahkan Musa dan seorang yang beriman tadi itu dan mentenggelamkan Firaun di dalam laut serta pengikut bagi dia. Sama-sama ada pengikut belaka. Ahlul haq ada pengikut dia, ahlul batil ada pengikut dia. Ini adalah sunnatullah ya Allah Subhanahu wa taala wayak di dalam Quran. Nah, dan dalam sejarah pun boleh kita tengok hidup harian kita hak benar ni pun kita boleh tengok dengan mata kepala. Benar tak boleh nak engkar malaikat orang yang tidak ada cara memikir yang waras, itu hal lain lah. Baik. Lalu apabila mati mereka ini, Firaun dan orang yang tak beriman dengan dia, Tuhan membakarkan roh dia tiap-tiap pagi dan tiap-tiap teh. Ambil semenjak hari itu sampai ke sekarang. Dan lagi akan datang sehingga berlakunya kiamat. Apabila berlakunya kiamat, Allah Ta'ala akan memasukkan roh tadi di dalam jasad mereka itu dan akan bakar jasad serta roh di hari akhirat nanti pula. Itu kesimpulan dengan cara kasar-kasar. Lalu apabila puak dia masuk dalam api neraka ni, pakat duk kecek lah nak buat lah mana. Kerana ia ikut orang besar tak kena ni, ia berasa kata nak tolong boleh tolong gapa ratik mong, dah berjanji dulu. Nak tolong masa duk susah ni mana bahasa dia dah kita nak minta tolong ni masa mana? Masa susah. Balik ke manusia ya gitulah tabiat manusia tu. Sebab tu orang tak juruh ni apabila senang raib tak nampak dah tu. Apabila susah bala petaka mari mula timbul. Ni sifat tak baik. Sifat tak baik. Tapi tabiat manusia ni golek gitu. Dia nak minta tolong daripada ketua dia lah. Mana ratik ni? Kita duk lemah, duk gapo ni dalam api ni, boleh tolong gapo atik? Allah dia kata, aku walaupun ketua sungguh tapi nak buat gapo tak leh hari ni. Lalu apabila dia habis harap pes itu, dia menujukan kepada kepada malaikat yang duk jaga api neraka. Minta kepada malaikat tu suruh berdoa kepada Tuhan. Kerana gapo dia tak berdoa sendiri? Kerana dia tahu Tuhan benci ke dia. Apa boleh benci? Kerana dia tahu dalam hati dia kata apa Musa buat hari, apa orang beriman tu royak benar, tapi dia tak seikut. Tu dia tahu orang buat salah ni, dia tahu bukan dia tak tahu, dalam hati dia tahu. Nampak tu tak? Dia tahu. Lalu puak-puak malaikat duk jaga api neraka tadi hujah balik kata, tak kira royak dah ke benda mu tak tahu ke benda nak jadi lagu ni lagu mana. Tuhan merka kamu sebab mung tu buat kerja sendiri. Tu dia. Lalu mereka itu kata, ya, ngaku pula. Kata, tahu benda dalam hati satu, kami ngaku dengan lidah. Buat apa? Kata, rasul mari dah tapi buat kami sendirilah. Apa nama? Tak say. Ajari hak benar tadi, tak mau. Maka itu adalah khulasah dengan cara kasar-kasar. Lalu Tuhan nak halihkan cerita baru pula.
Cerita baru pula nak royak kata orang hak tak say ajaran Tuhan ni, Tuhan seksa belum daripada nak pergi jumpa dengan Tuhan lagi. Goliklah tu. Orang lawan Tuhan sungguh dalam hati nak lawan ajaran hak benar ni, Tuhan seksa atas muka bumi ni lagi belum daripada hari akhirat nanti. Hari apa? Hari akhirat nanti. Sebab tu jangan buat muda. Jangan buat muda. Setelah daripada tu ayat 51 ni, Tuhan nak uji pertolongan pula bagi rasul-rasul dan orang-orang yang beriman. Ayat tu setelah daripada kita dengar dah, takut ada lagi dalam hati orang hak beriman ni nak tahu kata, apabila kita buat kerja ni buat kerja benda hak Allah Ta'ala suruh, hak Allah Ta'ala nak uji kita buat kerja ni, memanglah apabila nak kerja ni dia kena ada usaha. Apabila ada usaha, dia kena ada bersetuh. Dengan apa? Dengan usaha yang nak bawa kebatilan. Ada orang nak bawa usaha kebenaran, makna kata ia tepuh di antara dua tu. Apabila tepuh tadi tu semangat hati ni nak ambil dana pula. Supaya nak kita boleh buat kerja dengan cara senil-lenil ni, dalam arti kata hati kita ada tempat gantung. Nak kata senil-lenil seumpama jalan kita nak kerja akak ajaran hak benar ni, seumpama beledu ke di bubuh jalan dengan beberapa bunga-bunga ke. Tak, bukan lagu tu. Penuh dengan penuh dengan beberapa perkara-perkara yang dahsyat, daripada percakapan, daripada kelakuan, daripada kepasikan yang mereka itu kemuka untuk nak jagakan maslahat dia. Nak jagakan maslahat. Mana kata ahlul haq ahlul batil ni ada gitu sama. Hak ni nak jaga dasar hak benar dia, hak ni nak jaga dasar kebatilan dia. Maka bertempung di antara tu. Tepung sama. Mana kata temung. Temung dalam cara mana? Pemikiran. Cara percakapan. Cara tretik dalam masalah. Kita nak melaksanakan dakwah tadi, nak melaksanakan ajaran tadi. Beberapa perkara. Takutnya orang kita ni serta rasul sendiri pun, ya orang juga, ya manusia juga. Ya tak lari daripada tu. Dia bukan malaikat rasul-rasul ni. Ya bukan jin, jenis manusia. Maka Tuhan nak royak kata, muat kerja sudah, aku nanti nak tolongmu. Nak tolong di mana? Salah kata tanya tu tanya. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Dekat tu dekat di mana? Makna kata Tuhan nak tolong, tapi ya dekat dah pertolongan Tuhan tu nak datang kepada kita. Di mana? Sebab orang Islam ni dia buat kerja, dia dah nampak go dia akhirat tu. Dia tak nampak mana sini. Kalau dia nampak sini, dia tak buat kerja malaikat dengan muka saja. Dia tak buat dengan hati sebab dia tak ada keikhlasan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kena dah. Hak mung tu kepada akhirat tempat yang kekal, buat kerana aku akan dapat balasan yang elok di sana. Tetapi mung ni aku tahu, aku suruh mung ni bukan tempat hak lain dalam dunia ni. Aku suruh. Aku suruh dalam dunia ni, tak kira suruh lain, dia kata. Pertolongan kamu nak minta tu, aku nak tolong dalam dunia ni lagi. Belum daripada hari akhirat nanti. Ini ayat yang ke-51. Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Tengok. Sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan. Allah Ta'ala tetap membela serta mempertahan. Bela ni makna apa? Tuhan nak jaga. Serta Tuhan nak mempertahankan.
Jaga suku. Nak mempertahankan sekali lagi. Sesungguhnya, mari dua takkid. Inna lanansuru. Sesungguhnya kami akan tolong. Akan tolong. Takbir dengan fi'il mudhari'. Lanansuru. Makna kata kami akan tolong. Di mana? Tolong siapa? Rusulana. Tuhan nak mempertahankan dan Tuhan nak bela. Akan rasul-rasul kami. Rasul kami. Dengan molek berarti baik. Rasul ni makna kata siapa? Rasul ni seorang manusia yang lelaki, lagi dia itu bukan hamba manusia lah. Bukan hamba Tuhan, hamba manusia. Bukan hamba. Serta dia tadi itu adanya sifat-sifat yang sempurna bagi diri dia. Rasul kami. Tak ada goyak rasul mana-mana. Wal rasul kami. Ini apa tak? Rasul kami. Sebab orang hak hak mula-mula sekali, hak Allah Ta'ala utuh mari kepada ini dunia ni, iaitu gapo hak Tuhan utuh mari, iaitu para rasul. Rasul ni kita dok ngaji di awal dah kata beza dia dengan nabi. Tapi pangkat mula-mula dia tu adalah nabi lah. Setelah daripada dia jadi nabi, Tuhan bangkit jadi rasul. Kerana rasul ni kerja dia sah lagi, bukan sekadar dia jadi soleh saja, dia kena muslih. Soleh mana kata sekadar dia wa'amal untuk diri dia, cara keluarga, banyak tu ya. Akan tetapi rasul wa'amal cara hak duk tepi-tepi dia tu, kemudian dia kena sebar. Sebar dengan cara mana? Sebar sehabis-habis sebar. Sehingga apabila orang sugung, akaknya jihad. Tu rasul. Seolah kata kita sebar. Orang sugung kita pertahan. Panggil jihad dafa. Pertahan. Tu kerja rasul. Sebab tu dalam sejarah tu kita adalah pertepungan di antara Rasulullah kita dan para sahabat sebagai pengikut bagi Rasul dengan orang-orang yang nak menghalangkan Islam. Nak pergi cari buku dia dulu, tak kita sekadar dakwah. Dakwah. Tak royak, alasan dan sebagainya. Apabila demo lauk itu tepuh balik, kita teh. Itu Rasul. Adapun Nabi sekadar. Nampak tu tak? Tu dia tak supa. Baik rasul-rasul ni, orang nak pergi jawab dia tak boleh nak kata, malah nak bos saya tak boleh. Malah nak bos saya tak boleh. Orang jadi rasul tak boleh nak buat. Malah nak bos saya. Ya kerja dia, kena pergi proses kan. Benda hak tak kena tu. Berat kan? Beratah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira dengan cara logik akal hak pesing halu-halu, tak ada jadi gagah mana cara mikir tu. Hendak bergaduh apa hal orang. Tak itu. Akan tetapi Rasul tak boleh mikirlah tu. Yang kena mikir, yang kena proses. Serta yang ada wahyu di tangan, ada mukjizat di tangan, ada kuasa di tangan, ada ilmu pengetahuan, ada segala-gala. Walaupun begitu, ia tak lebih kata dia tu daripada manusia. Tak juga. Ia adalah manusia. Ada kecil hati, ada berasa hati, ada lemah, ada berasa tak erak, ada berasa kata nak tunduk. Ada. Lalu Tuhan semangat kata, inna lanansuru rusulana, rasul-rasul kami. Dan orang hak makan jalan ni rasul supaya Tuhan nak tolong juga. Tuhan nak tolong juga.
Sebab bukan semua orang Islam ni pegang jawab tak jadi rasul belaka. Tak. Rasul hak sungguh tu. Dan tak juga semua orang Islam pegang jawab tak pengganti bagi rasul pun tak juga. Tak ada jadi pendakwah belaka kita. Tak jadi pendakwah, tak jadi guru, pegang jawab tak pengganti bagi rasul tak juga. Lalu kita tahu kata, walaupun kita bukan rasul tetapi kita pegang jawab tak pengganti bagi rasul, Tuhan nak tolong kita. Tuhan janji kita nak tolong. Inna lanansuru. Tuhan nak tolong. Lepas tu orang yang tak jadi rasul dan tak jadi pengwarisan bagi rasul, orang Islam biasa, dia tak ada masalah ke hidup dia? Ada juga. Lalu Tuhan kata, wallazina amanu, dan mereka-mereka yang beriman. Allahu Akbar. Ni sedap ni kita apabila kita duduk di atas batas hak kena, jalan ni hak kena, kita bolehlah kebaikan. Nampak? Kita akan boleh kebaikan. Wallazina amanu. Dan mereka-mereka yang beriman. Di mana tu ya Allah? Fil hayatid dunya. Dalam hidup pada dunia. Dunia ni Tuhan menamakan hidup. Ya hidup. Hidup. Ya hidup. Hidup sungguh. Ya hidup sungguh. Hidup, orang panggil hidup hakiki. Hidup sungguh. Akan tetapi tak kekal abadi. Hidup hakiki tapi tak kekal abadi. Adapun akhirat esok, hidup hakiki kekal abadi. Imma fil jannah wa imma fil nar. Wa imma dalam syurga wa imma dalam neraka. Apa dah tu? Tu. Kalau gitu, gapo kita boleh daripada alim ulama kita dia nak kupahkan, nak buat kesimpulan nak kita nak apa. Nak ayat kata hidup pe kita ni ia kena ada hijau. Kita nak minta tolong ke orang ni bila? Apabila kita ada susah, kita klik hak sani. Apabila kita ni buat hijau agama, nak wi Tuhan tolong kita, sebab apa? Sebab kita ada kelemahan, ada jadi nak tunduk balik belakang, ada apa sekat teh. Jangan kira kata orang nak hijau agama tak ada sekatnya, ada sekat. Sekat dengan gotu, sekat dengan goni, sekat dengan gotu, sekat dengan goni. Beberapa jenis sekat teh. Nak kecek tak boleh, nak buat tak boleh, nak royak tak boleh, nak buat kira tak boleh, nak tegar tak boleh. Allahu bihi alim, Allah Ta'ala yang tahu bahagia tu. Sebab-sebab yang nak mempatahkan semangat. Dan sebab apa tu? Sebab ia buat hijau. Apabila ada hijau, ia kena ada benda-benda tersebut tadi. Lalu Tuhan nak gatungkan hati kita tu bukan dalam dunia ni lah. Bukan pada asbab, gatung pada tuai yang menjadikan sebab. Gatung dengan apa? Gatung dengan pertolongan. Sebab tu kita kena ada orang dulu. Kena ada orang awak hijau dulu. Barulah pertolongan tu datang. Ni dok rancang tak ada orang. Bagaimana nak dapat pertolongan? Kadang kalau kita giduk dengan alim ulama kita besar-besar, dia kata masalah duit ni tak ada payah. Tapi orang nak buat hijau tu. Duit akan mari kalau ada orang. Tapi kalau tak ada orang, duit ada saja, ya kata. Tapi terkadang orang Melayu kita kecek balik, ya kata. Tak duit dulu. Orang hijau, hak kualiti, tak ada bergaduh tu, tak ada cari. Tu jadi kata duk jadi beku tu, ya kata. Terkadang kita mikir orang tak ada pandangan luah-luah, tak ada jadi ulama yang boleh tengok suasana dunia, ya mikir tak serupa. Orang tu nak dia orang tu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa orang tu. Orang. Duk tepi dia. Rijal haular Rasul, an-nisa haular Rasul. Orang yang lelaki yang duk sekelilingi Rasul. Orang perempuan duk sekelilingi Rasul. Orang ya wa orang. Lepas tu orang tak ada itulah jadi asbab pertolongan nak datang mari. Duit pun nak datang kot tu lah, pertolongan kekuatan pun nak datang lalu.
Kalau kita tak ada pengerben gapo ada. Sebab tu nak dapatnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ni kena turun tangan buat kerja. Ni buat kerja kan? Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Sekarang ke? Kalau kita buat kerja agama tu Tuhan tolong sekadar dalam dunia ni ke? Tak. Wa yauma yaqumul ashhad. Dan pada hari kiamat, hari yang disaksikan oleh para malaikat, mana hari kiamat esok apa Tuhan nak bantu juga. Biar rasul-rasul dan orang pergi jawab tergati rasul dan orang-orang beriman. Tuhan nak tolong. Tuhan janji kata yang nak tolong. Katanya ulama, mari dengan fi'il mudhari' sini, fi'il mudhari' yang menunjuk di atas keadaan hak dekat lagi hak jauh. Dan itu hak mustaqbal, mana hak dekat dan hak jauh. Hak dekat dalam dunia. Hak jauh hari akhirat nanti. Seolah kata ayat di antara kepala ayat inna lanansuru dengan wa yauma yaqumul ashhad jadi sambung molek. Hak tengah tu fil hayatid dunya. Jadi habis. Makan siku habis. Nampak tu tak? Itu dia. Sebab itulah Imam Abu Darda sebagai sahabat Nabi SAW. Ia nak royak kata, pertolongan ni nak datang bila? Ia nak tafsir. Ia kata daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman, ia kata Nabi itu berkata sallallahu alaihi wasallam, dia kata man radda an irdi akhihi, siapa dia tolong mempertahankan maruah saudara dia. Nabi makna lah mana tengok, sesiapa yang mempertahankan daripada maruah saudara dia, raddallahu an wajhihi nar jahannam, Allah Ta'ala mempertahankan diri dia, makna kata diri dia daripada api neraka. Makna kata Islam kita ni, ya nak uwi kita ni duk cara ummah, carakan suasana, carakan apa nama orang panggil kata keadaan hidup. Nabi kata siapa dia mempertahankan maruah saudara dia, saudara dia kena kata, kena tuduh, kena cemar, kena zalim, kena tu, kena ni, membawa pada orang yang tak tahu gapo tu jadi punah pihak terhadap dia. Kita tahu dengan cara yakin kata dia tu bukanlah tu. Kita mempertahankan jalan ni tu lah nak jadi. Nescaya Allah Ta'ala meselamatkan orang tu daripada api neraka. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir lagu ni? Kemudian dia baca inna lanansuru ila akhiril ayat, hingga akhir ayat. Kerana hadap kecek daripada Musa alaihi salam tu siapa? Saudara seugama, seberiman, rajulun mu'minun min ali Fir'aun, mempertahankan maruah bagi Musa alaihi salam. Hijau mempertahankan benar-benar ni terhadap saudara, terhadap alim ulama, terhadap kebenaran ajaran hak yang benar ni, oh besar, bukan halu. Sehingga Nabi berikan balasan kata Allah Ta'ala akan selamatkan orang tu daripada api neraka. Kita ni nak beriman dengan Tuhan, nak duduk dengan cara cara hak Islam ni, nak selamat daripada seksa itu. Tapi kemocok sekali iaitu kita mempertahankan ajaran. Ajaran tu ya duduk di orang. Duduk di orang tu, duduk di orang ni, duduk di orang tu, duduk di orang ni. Itu dia. Sebab itulah jadi masuk molek hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Quran hak kita duk dengar ni. Itu satu. Nampak tu tak? Itu dia. Baik. Kemudian berkatanya Dhahak tadi itu ia kata, Dhahak ibni Muzahim, salah seorang daripada tokoh tabi'in, dia kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, dengan gapo Tuhan tolong?
bil hujjah, dengan hujjah, kekuatan. Kita terkadang otak kita tak guna sampai dikarat. Kita tak mau nak mencalonkan diri kita sebagai hujjatullahil balighah. Orang yang ada hujjah, yang gagah, boleh mematahkan kebatilan daripada pegangnya, daripada fahamnya, daripada nampak, daripada pemikiran. Itu panggil ta'yidun, pertolongan, perbantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia hujjah. Kita kena calonkan diri kita. Bukan makna kata kita mengaji kada perai situ. Sekarang lah ni mari teori baru-baru. Teori macam mana? Ngaji saja tak sah buat kerja. Ngaji ya, kita mengajilah. Lepas tu kita pakat senyap. Malah bos. Pasal gapo kita belajar, kita mengaji? Kita tak mahu nak mempertahankan agama, tak cemburu terhadap agama, taknya berasa kata agama kita ni nak widuk kekal kecermelangan pahame tu, nak kena sama-sama siapa akan nak cucu bila-bila. Hari teori baru tak sah buat kerja. Tak sah. Kita buat bos tepuh dengan orang. Bagaimana kita nak masuk dalam ayat kata inna lanansuru rusulana wallazina amanu? Nak amalah mana? Sekadar kita kuasa. Ni terkadang ada ngaji agama sampai ke luar negara. Aku ngaji gitu ya, ngaji agama tapi kelik nak duduk belakang-belakang sah gitu, malah nak bos. Mana hemoh? Mana hemoh? Hemoh duk dah no. Tak ada sikit pun hemoh. Maka umat Islam jadi turun pak bawah. Sebab ni hemoh tak ada. Hemoh kena dok tahan di orang-orang yang jadi musuh Allah Ta'ala. Tahan. Sampai kata Ubek kata, ajaran ni kalau kita mempertahan, kadang-kadang boleh makan ajaran tu. Ya Allah. Mereka ini hak Tuhan sebut dalam Quran kita nak tak kepala kita. Nak tak dalam rumah kita. Nak tak dalam pak kerja kita, nak tak dalam kereta kita. Biasanya nak ambil berkat pasal tu. Hak nak berkat, hak nak ambil hak Quran nak ambil ni ayat ni dipakai dalam hidup tu. Tak sihat. Amba sekadar tu ngaji padanya ni. Padanya ni makna kan bukan tak ngaji tapi tak mahu nak buat kerja. Ambil cara memikir tu buat kelik mari. Turun pula benih tu kepada anak-anak muda kita. Ngaji saja demo tu tak sah. Tak sah buat kerja apa dengan dia. La ilaha illallah. Saddu an sabilillah. Katuk jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan nak beri pertolongan? Kita ni kedok kecek ni buat hemoh. Ada hemoh nak buat kerja. Nak akak tarah ummah wi atas. Wi sama dia dengan orang tak berimeh, bahkan depan daripada orang berimeh. Ambil ajaran Tuhan ni main pakai. Kita orang Islam tak faham Islam. Tu jadi. Bagaimana nusrah nak datang mari? Pertolongan Allah Ta'ala nak tolong siapa? Sebab tu kata inna. Patut orang ni kita nak royak pada orang nak buat kerja. Dah mana jadi? Makna kata ia nak buat kerja tak sah bimbang. Kata kita buat Tuhan tak tolong. Tu situ tepat. Tuhan jamin kata dia nak tolong. Tolong apa? Dengan hujah. Dengan kekuatan tu, kekuatan ni ada lalu. Sebab semua tadi tu hodok mari masuk tu orang panggil apa? Tentera Tuhan. Tentera Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa dia tahu kata tentera Tuhan tu macam mana. Ma fis samawat wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, ada apa yang di bumi ni, semua tentera Tuhan belaka. Pak nak buat lagu mana? Mari tentera Tuhan tu bantukan kita. Kena berjalan sepenuhnya. Kalau lah nak kira seumpama kata orang ngaji saja tak sewa kerja ni gak
Ali Firaun ni duk lega apa? Duk dalam mahligai. Duk dalam mahligai, duk dalam istana. Penuh benar, ada gapo nak boleh belaka. Tapi ya dak. Duk taruh email dia satu hari, ia nak tahan juga Musa AS dan ajari hak benar. Siapa kata sebutlah Quran ni. Pak kita ni nak calon diri kita wis tercatat dalam surat dunia apa tak apa dah. Kata kita ni gini. Tak siapa pun dalam kitab Quran ni. Pas nak tercatat lagu mana entak kita tak nak tubik sekarang habuk. Entak mana kata pun palit hak kita. Buah hak kita tak nak tubik. Tak ada sungguh sahabuk. Bak politik pun tak ada orang. Bak apa nama? Bak pengajian pun tak ada orang. Bak perniagaan pun tak ada orang. Bak kemajuan pun tak ada orang. Sebab apa? Ada benda khayal saja. Bagaimana nusrah nak mari ya? Nampak dah tu? Tu. Sebab ananiyah banyak. Pasal siapa panggil hinket tu banyak. Asabiyah natik banyak. Kelang-kelai hak tu hak ni banyak. Hak tu panggil mabad jahiliyah. Sekak habis pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Dhahak kata bil hujjah, dengan apa? Dengan hujjah. Dan berkatanya Muqatil, dia kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya bin nusrah fid dunya bil hujjah, dengan hujjah juga. Dengan sebab ada hujah lah menyertai kita boleh akadkan tarah orang. Boleh selamatkan kena ada hujah. Bawa hujah mari. Umat kita ni tak ada nak penting kepada hujah. Nak penting kepada mana? Kepenting nak tunjuk akhlak yang hak biasa tak cidik kepada masyarakat. Tulis gapo dalam Facebook hak biasa tak cidik, hak biasa tak ada sepanjang tak ada pemikiran tulis. Nah, dalam tu dalam ni tulis dalam risalah tulis perkara-perkara yang tidak ada cara memikir. Hujah kita tak tahu hujah tu gapo. Nama hujah lagu mana moga kata kita katuk di awal dah. Nak terima hujah tak boleh. Ni tepat dia. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian wa yauma yaqumul ashhad. Kalimah al-ashhad katanya Mujahid Ibni Jabr maknanya al-malaikah. Hari yang menyaksi oleh para malaikat. Makna hari kiamat. Nyaksi di atas apa? Nyaksi di atas hak kita duk buat kerja. Kita sebagai manusia. Qatadah pun kata gitu juga. Nampak ada tak? Qatadah pun kata gitu juga. Wa yauma yaqumul ashhad, al-ashhad malaikatullah. Dan berkatanya As-Suddi, Ismail Ibn Suddi, salah seorang daripada tokoh alim ulama dalam masalah tafsir, dia kata wa yauma yaqumul ashhad ay yaumul qiyamah. Makna kata kalau tafsir kata yaumul qiyamah pun tak ada salah. Kalau tafsir dengan yaumul taqumul ashhad, mana yauma yaqumul ashhad, hari yang menyaksi oleh para malaikat, pun tak ada salah juga. Sebab hari kiamat itu wal malaku saffan saffa, malaikat itu berbaris-baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada berlawan di antara dua pandangan yang alim ulama kita memberikan penafsiran di sini. Baik. Setelah daripada tu, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Hari kiamat ni nak berlaku gapo dalam tu? Hari kiamat ni nak berlaku gapo dalam tu? Hari kiamat kita reti tak reti? Tetapi bilakah nak datang hari kiamat, situ kita tak tahu. Itu makna kata waktu datang hari kiamat masuk daripada ilmu mutasyabih. Yang tak boleh kita nak pergi buat pandai-pandai dengan dia, tak boleh. Nak pergi sakat kata tahun ni tak boleh.
Adapun diri hari kiamat, makna dia peristiwa nak berlaku dalam tu Tuhan menyata dalam Quran, Nabi menyata dalam hadis. Itu bukan mutasyabih, muhkamat. Iktibar balik iktibar balik masa bila nak berlaku tu mutasyabih. Tapi iktibar balik kita faham makna dia, benda nak berlaku dalam tu, hak tu muhkamat. Jadi dua mata kita faham gini jadi gini, faham gini jadi gini. Benda tu lah. Nampak tu tak? Itu dia. Ayat 52 Tuhan kata yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum. Hari kiamat ni iaitu hari gapo? Iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ma'ziratuhum. Gapo? Benda-benda yang dia itu nak minta maaf lah. Ma'ziratuhum, perkara-perkara yang nak pelepaskan diri dia. Nak berdakwah gitu, nak berdakwah ini tak. Hari tu orang zalim di sini, makna lagu mana orang zalim kita tengok dulu. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum. Tengok, iaitu katanya Muqatil dia kata kemudian Allah Taala mengkhabarkan daripada dimakian itu hari. Dia kata yauma la yanfa'u adh-dhalimin. Kalimah adh-dhalimin di situ kena pada al-musyrikin. Kena kepada orang yang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Menyengutu kita royak banyak kali dah, bukan mata-mata sembah berhala, tak. Bahkan itu salah satu daripada rupa kita menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah panggil. Pada hati kita yamrap, kita sanggup, kita kata benda tu molek, bahkan hukum hak baru yang dibuatkan oleh manusia lebih baik daripada hukum Tuhan. Syirik jugalah tu pun. Nampak tu tak? Banyak rupa-rupa yang kita itu kena tahu. Wak sama ada lagi makhluk yang tahu perkara yang raib serupa dengan Allah Ta'ala. Jela juga. Wak sama kata ada perkara yang boleh beri manfaat, boleh beri mudarat sama dengan Tuhan. Jela juga. Ya banyak rupa kita kena ada jaga belakang tu. Nampak tu tak? Bukan makna kata kita kena takut penyakit corona saja, hak lain pun kena jaga juga. Penyakit hak tu, penyakit hak ni, afanallahu wa iyyakum, supaya kita kena ada cara dengan dia, makna kita kena jauh diri daripadanya, supaya baik. Yakni musyrikin ma'ziratuhum walahumul la'nah, bagi mereka itu seksa walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu sejahat-jahat tempat yang sebagai tempat kediaman dia, iaitu gapo su'ud dar di situ, ya naru jahannam, yakni api neraka naru jahannam. Allah. Katanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ma'ziratuhum ay la yuqbalu minhum uzrun wala fidyatun. Hari ni hari apabila berlakunya hari kiamat, Tuhan tak terima fidyah daripada dia, tak terima keuzuran daripada dia. Uzur macam mana? Nak kata, amba dulu tak beriman, hatalah kami klik semula kepada dunia. Tuhan tak seringa. Minta apalah Tuhan aku ni. Nampak lah tu? Tu buat klik lah Tuhan kepada dunia semula. Amba nak buat amal, nak beriman dah. Tuhan tak sih. Tuhan tahu walau rudduhu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tuhan tahu kalau buat klik buat mau pula, mengkufur pula. Dalil besar sekali dari ahli tafsir ayat kata dunia ni mari sekali. Kena. Ya qiyah dengan masalah perut ibu ada ke manusia kita ni, kita dah royak banyak kali dah. Tubik pada perut ibu, masuk perut ibu semula ada? Tak ada. Dunia pun support. Apabila pergi pada dunia ni, tak ada. Tak kelik walaupun roh, tak kelik walaupun jasad. Dua-dua ni tak kelik belakang. Siapa yang i'tikad kata roh dan jasad tu kelik pada dunia, orang ni adanya muskilah dengan Quranul Karim. Wajib tak kita kena beriman dengan Quran? Wajib. Beriman lagu mana? Beriman apa hak Tuhan khabar mari dalam Quran.
Tuhan kata kana. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka ittifaq ahli tafsir kata di antara alam dunia dengan alam barzakh ada barzakh. Apa makna barzakh? Sekatan. Yang tak boleh manusia itu yang meninggal gidah roh dia ataupun jasad dia nak kelik di dunia ni tak boleh. Itu hak Tuhan raya. Wajib kita beriman lah tu kita orang Islam. Sebab kita ngaku dah kata rukun iman tu ni salah satu daripadanya beriman dengan kitab itu, beriman dengan Quran. Bah, kalau orang ada orang, kalau kita dengar mari orang royak kata ada manusia ni roh dia ada gapo boleh pelik ada dunia. Wajib kita bakit bahaung. Dan wajib kita benarkan Quran. Benar dengan bahaung ni gulawe. Kalau kita pergi benar kata roh tu kelik mari, jasad tu kelik mari kepada dunia. Mana kata kita dusta Quran? Kalau kita tak benar hak tu, kita tahan dusta. Kecil lagu ni dusta walaupun timur daripada mulut siapa pun tak kira lah. Maka kita benarkan Quran. Kena pilih. Ana wah tak apa, malah nak bos hak mana-mana pun kena belaka. Lah, bukanlah tu. Tu makna kata kita hidup tah dunia kena ada pendirian. Kena berani pilih. Kena berani potong. Benda hak salah kita kena kata salah. Walaupun nak keluar daripada mana-mana orang pun tak kira. Kalau menyalahi Allah Ta'ala dan Rasul, wajib kita potong. Tu pendirian orang Islam. Sebab tu musuh Islam tu yang nak matikan akal orang Islam dengan berbagai-bagai. Dengan minum hak mabuk kata. Nah, dengan siuman hak mabuk kata. Dengan apa nama tengok pada apa nama gambar dengar begitu dengar. Ya nak munah habis. Supaya nak akal tu jadi punah. Apabila punah, mana nak ada pendirian? Tu makna nikmat. Hak tu hewi boleh kita mikir ni supaya nak tetapkan pendirian ni. Oh nikmat besar. Musuh Tuhan tu hanya nak pergi situ, jadi kaca situ. Terkadang kita terasa di hati kata IT hak kita dah bawa di tangan learning ni ada apa dah. Sebenarnya kalau kita kira 10% pun tak nak bawa diri tak boleh. 10% nak bawa diri tak boleh. Orang yang tak reti IT ni boleh bawa 90%. Boleh bawa diri. Bukan mana saya nafi, makna kata ada kebaikan dalam tu. Nak tengok budak-budak baru lah ni. Budak hak bawah sikit pada kita. Bawah turun pergi. 20 turun pergi kat bawah ni. Turun ke bawah ni. Hak beranak. Misalnya hak beranak bukan semua. Makna kata tahun 2000 turun mai ikut ni. Mai ikut kita. Terkadang tak pandai awak gapo. Tak boleh nak tolong sikit habaq apa keluarga. Sebab apa bergaduh dengan ni? Hak lelaki pun serupa, hak perempuan pun sama. Kerana apa ni nak matikan kau ni? Pada khoya. Rasa kata ada saing beribu-ribu dalam tu, saya muzawarah saja, benda bukan hak sungguh. Ada 5,000 sakit demi apa boleh tolong? Tak ada. Ni perkara-perkara yang kita sebagai orang tua tadi tu bukan pandai beli saja ni. Bahawa orang tua hak 60 tak ada. Tak ada. Dia pergi pak mana budak ni? Nampak tu tak? Ni nak ayat kata akal kita ni hak tu hewi mari ni dia tahu kata demon ni. Anak cucu dia tak apa. Ya jaga cara dia. Dia duk nak ni. Hak pesi kita ni Islam ni. Sebab apa? Sebab ada ni. Sebab ada Al-Quranul Karim. Duk belok kan. Kalau kita jauh Quran tak ada apa. Kita nak buat lagu mana sekarang lah ni? Pemuda orang Islam ni nak suka kepada dengar isi kandungnya Quran. Oh payah. Bukan mudah. Bukan mudah. Ni kita tak apalah omong-omong apa yang kata hak berakal belakang dah. Tapi hak anak muda nak kepada
isi kandungnya Quran. Nak buat lagu mana? Kalau cara lagu ni dia tak, dia puas. Nampak tak tu malaikat hemah tinggi-tinggi itu lain lah. Tapi tak ramah. Tu nak jadi boleh dok. Sekadar tu ya. Tu. Saya katakan iaitu la yuqbal. Tidak diterima daripada mereka itu orang hatta berimej. Hak ada tak se mikir. Siapa hujah tak se tolak. Belah aku lagu ni. Aku lagu ni. Dakwah dia wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Lagu ni lah kita orang mari lagu ni dah. Hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ada dah puak-puak kita besok duk lagu ni mun nak maju tak ke mananya. Nak duk dunia lama mana tak mau kita pergi. Pandai ya kecek. Salah kita je tak nak tukar cara keduduk dia daripada tak berimej kepada berimej. Ni ciri-ciri ni jangan. Pesing-pesing nak duk tepat tulah, pesing nak bela benda hak pesing gelak dia tu. Hak gelak dia tu yang nak bela tadi tu daripada kekufuran hak umpama musyrikun ini. Kita orang Islam jangan. Sebab ciri-ciri daki-daki ni ada juga. Nah, walaupun diri tu yang molek lah, diri orang Islam tu yang molek, tapi daki-daki tu takut duk memakai cara-cara mikir dengan dia. Apa ada tu? Kita kena jangan duk bubuh benda tu, kena buai-buai tu baik. Jalan. Hari ni tak. La yuqbal minhum uzr. Nak kata uzur tak leh. Uzur lagu mana aku akal fikir wi tu wi ni cukup lekat. Wala fidyatun. Dan fidyah. Dia ni orang kafir ni nah. Dia ni kalau rasa dia nak tu, kalau dia ada bukit emas tu, dan anak pinak dia, anak cucu dia semua nak fidyahkan diri, nak tebuhkan diri dia dengan api neraka, dia nak buat gitu. Tapi tu kata yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Tak terima. Kalau gitu gapo hak kita boleh di sini? Nak ayat kata kebaikan kita kena buat di sini. Daripada sedekah nak gapo nama hak nak jadikan kebaikan kena buat sini. Jangan tunggu sana. Ni terkadang kita karik kepada diri, kedekut kepada diri, bakhil kepada diri. Tak mikir kepada diri. Duk bela jang susah. Sanggup nak susah diri, tapi akhir sekali kita tak boleh guna ke harta tu. Harta kita titik peluh mari, kita sendiri tak boleh nak guna dunia walaupun akhirat. Berat. Bukan arti kata Islam suruh habis kau orang. Tak. Tapi nak guna kena jadi kebajikan klik kepada diri tu, ya kena tahu. Takut bimbang-bimbang lah, takut jadi gini. Dia mau kata hak ni bukan orang berimej. Yalah kita orang berimej kalau tak ada amalan. Apa beza? Karena Tuhan ya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu amal, dengan apa yang kamu amal. Tu. Ni. Walahum, dan bagi mereka itu walahumul la'nah, dan bagi mereka itu dilaknatkan. Laknat mana kata tak ada siar lah, tak ada rahmat. Tuhan tak rahmatkan dia. Tuhan tak rahmat dah orang hak kafir sok, Tuhan tak rahmat dah. Tuhan tak wi lah, Tuhan tak mau ni, tak sing dia. Takkan hamba dia, ya hamba dia, tapi mereka ni Tuhan tak rahmat. Walahumul la'natu, bagi mereka itu laknah. Tuhan menjauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Tuhan ni besar nah. Kita hidup dunia ni Tuhan kata dalam hadis Sahih Bukhari kata inna rahmati ghalabat ghadabi sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni dahului di atas sifat kemurkaan aku. Kalau lah tak ada rahmat agak, ayat Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah.
Kalulah Tuhan awak kira sungguh nak bila satu-satu hak kita ni gak sebagai manusia, tak tinggal walaupun sore patah muka bumi ni. Nya kutik gidi habis licin. Dengan sebab salah kita. Tapi dengan sebab rahmat Allah Ta'ala itu mendahului kemerkaan dia, marah dia, tu boleh duduk tu. Sebab tu ulama itu baik kaedah Allahu yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala wi tempoh, hai okat wi, akan tetapi Tuhan tak lepas gigi tu. Ya bukan Tuhan kita ni tak terlupa. Ya tak terlupa. Ya ingat. Ya tahu. Nampak tak tu? Ya akan balaskan. Supaya sini apabila Tuhan tak wi rahmat, tepat yang mana? Walahum su'uddar, iaitu bagi mereka itu secelak-celak tempat kediaman, iaitu apa? An-nar, api. Allah, secelak-celak, sehudah-hudah tempat yang mereka itu kena duduk. Ad-dar bermakna akibah, tempat sudah dia ada api. Duduk dalam dunia yang kira ni. Kita pun tengok puak dia. Orang kafir pun tak ada semaya kali. Setengah-setengah daripada orang Islam kita duduk dengan orang kafir mikir sepastara tu jadi. Orang kafir tak ada duduk semaya, tak ada duduk puasa. Ya hidup dengan seni, kaya kita. Gapo? Ni cara mikir orang-orang baru. Cara mikir orang baru. La haula wala quwata illa billah. Cara mikir orang anak-anak muda. Bukan semua, tapi nak ayat tu. Kalau kita duduk dalam suasana bandar tu, akan jumpa lagu tu. Kita tengok hari tu dengan mata kepala. Ramai kau orang asing. Nampak? Mau nyopak ngapakai ye ngagapo. Apabila dia cakap, orang kita. Ya Allah. Hak kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jauh lesak. Jauh lesak. Lebih lek sana serupa lagi. Nak beza pun tak boleh. Tapi lahajat, cara bercakap pen. Jawi ni, Melayu ni, Islam ni, mak pak dia. Tu. Tak apalah. Kita jaga diri kita dan jaga orang duk orang tahan kita. Hak tu kita tak kuasa. Kita tak kuasa. Kita nak jaga diri ya sekarang. Kita nak tak ada kuasa di tangan. Negara kita duduk ni negara bebas. Nampak tak tu? Siapa dia nak terbang tak udara kok mana kan sudah. Tak belaga dengan undang-undang. Tak ada apa. Kita nak duduk lagu mana. Nak mikir pasal kita. Nak mikir pasal hak demo tu. Tak nak mikir pasal hak kita. Supaya nak dapat ganjaran hak hakikat hidup sungguh. Hakikat kita nak pergi hidup hari akhirat sungguh. Itulah tu. Baik. Allah. Walahum su'ud uddar. Kemudian Allah Ta'ala ni, dia dengan kita ni, dia tak lepas. Tak lepas mana kata, bukan mana dia jadikan kita, dia tak ada hajar kita, dia tak ada beri pertunjuk kepada kita, tak ada hatta orang yang tolong pimpin kita. Tak. Jalan ni kita sebagai manusia Tuhan ada buat gitu dengan kita ni, nak kita sebagai orang ni mikir kata kalau nak buat gapo-gapo kena gapo, bukan biasa kata pandai royak, tapi tak sapa tangi, tak sapa duduk dari tangi bawah, tangi atas. Kalau kita jadi pemimpin tu, tak kira lah pemimpin sekadar mana, kata gilah asalkan pemimpin lah, semenjak daripada kecil hingga hak besar lah, ngeduk lah atas, ngejengok tengok atik rakyat lah mana tu. Harap kepada pemimpin-pemimpin Islam, semenjak daripada peribadi hak pasal keluarga lalu kan naik lagi. Kita kena tiru apa hak Tuhan duk royak, suruh kita tengok dia cara tu. Ya jadikan kita, ya pertunjuk, ya hajar, ya hatta orang mari, ya bela, ya sara, ya gatu, ya gani, gitu. Nampak tak? Tu. Jadi Tuhan kata lagu mana pula ayat yang ke-53 ni, Tuhan kata
walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Tengok. Ni Tuhan kita. Lah mana? Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam hidayah. Hidayah. Nabi itu, Nabi Musa alaihissalam tu bawa. Katalah mana? Walaqad ataina, dan sesungguhnya kami telah beri akan Musa itu kami beri. Apa nama Musa tu ke apa? Al-Huda. Nanti kita tengok. Walaqad ataina ay a'tainahu. Kami beri. Berikan kepada Musa alaihissalam huda. Apa makna huda di sini? Kata Muqatil makna Taurat. Kitab Taurat mari. Taurat ni Nabi Musa alaihissalam. Taurat tadi itu ada gapo dalam tu? Iaitu adanya pertunjuk. Ada pertunjuk. Pertunjuk ni dia pedah bagi kita ni macam mana? Kita nak gambar kepada orang Islam kita supaya boleh mikir sendiri. Kata pertunjuk ni benda hak kita boleh tengok dengan mata kepala hari ni macam mana? Misal kita kata kita di sana ada cara kita beriman dengan cara luas, dan di sana ada cara kita beriman dengan cara halusi. Tak gitu. Ya dua tu ya. Misal dengan cara mudah-mudah. Kita kena penawar, kena obat. Kata obat ni kita kena daripada orang ni. Kata ya ada pedah ini. Dengan cara kasar-kasar. Kita pergi di kedai, di pasar, pak jual soidaliyah obat tu. Ada obat ni. Ni obat ni ada. Ya waktu baik lagi kepada kita. Sejebur ke, sebotol ke, kata gilah. Lalu kita tadi itu nak guna dia, kita tahu dah kata cara nak guna lah, macam mana. Di sana ada hak pesing comor, ada di sana pesing makan. Kemudian kita nak tahu kata pedah dia dengan cara halusi itu kita buatlah mana. Doktor dia hantar mari obat tadi serta adanya kertas dalam tu royak kata ini cara guna gini, cara nak taruh dia gini, cara bahaya dia gini, jauhi lagu mana ayo royak. Itu panggil hudan, pertunjuk. Kenapa? Supaya kita semua tadi ke benda hak jadi gagah mahal, benda hak pesen kata ada pedah bagi hidup pe manusia, ya ada. Ada hudan, ada pertunjuk sebagai kitab. Beli gapo-gapo pun. Ya ada, ya raya. Cara nak guna macam mana? Harga baju, kain baju harga mahal tu. Kita nak guna macam mana dia? Nak basuh macam mana supaya tak jadi punah? Ya aja. Tu panggil hudan. Patut kita ni, kamar kita ni nak pakai hidup. Tuhan hantar ni wahyu mari kepada kita. Kita tak setengok dalam ni. Nak berimej pun cara kita. Nak jadi hidup pun cara kita. Bagaimana? Apabila susah ni, pasal dia. Kau masa tak khabar tu orang kita yang nak rata supaya lucu daripada asah dia. Apabila dia belaga, dia ingat sana, dia klik sini. Ya gitu manusia. Tapi Tuhan ni buka tangan. Innallaha yabsutu yadahu tu. Limusi'il an-nahar. Satu lagi limusi allai, makna kata Tuhan buka sokmo tangan tu. Makna kata nak terima sokmo. Buat salah gapo Tuhan nak terima. Baik. Al-huda di sini makna at-Taurat. Ada pertunjuk daripada kesesatan. Lepas daripada wa awrathna, dan kami mewarisi selepas daripada mana? Min ba'di Musa, lepas daripada Musa itu Bani Israil al-kitab. Akan Bani Israel wari kitab pula. Wari apa? Wari kitab pula lepas daripada
lepas pada Musa itu, wa awrasna min ba'di Musa, lepas pada Musa, Bani Israel itu akan kitab. Wari pula. Nampak tu tak? Tu nak ayat kita tahu kata Tuhan tak lepas semata-mata nak manusia itu duduk ikut gitu. Bukan. Padahal itu ada gapo? Wa awrasna Bani Israel al-kitab. Dan kami mewarisi akan Bani Israel akan kitab tu. Di dalam kitab tu yang aku itu mewarisi akan dia iaitu Taurat. Ada gapo dalam tu? Hudan. Ada hudan. Ada petunjuk. Sekadar ada petunjuk? Tak. Wa zikra. Dan pengingatan. Petunjuk. Nak tunjuk kata hak ni sesak nah. Dan pengingat liulil albab. Bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Liulil albab, kalimah albab jamak daripada lub. Lub bermakna akal. Akal. Kalau kita baca ayat Quran, ulil albab mana ampunya akal. Orang ada akal. Apa manusia mana tidak ada akal? Tak, yang nak kepada keadaan. Orang tu dinamakan orang adalah akal. Akan tetapi kalau akal dia tak guna, dia bukan orang. Nampak? Bukan orang yang guna akal. Orang tu orang lah, tapi orang tak guna akal. Bukan orang mana tak orang tak gunakan akal. Itu cara hak kita nak fahamkan isi kandungnya Quran. Muqatil dia kata hudan minad dalal wa zikra li ulil albab ay tafakkar li ahli lubbi wal aql. Mikir bagi orang yang punya akal yang waras. Ya kena mikir. Kalau tak mikir, tak tubik natijah lah. Ya tak tubik sama sekali akan natijah kalau kita tak mikir memang. Tak kira dari midai gapa-gapa. Kalau kita tak guna akal, akal ni akal mana ni? Guna akal sebagaimana nak fahamkan orang royak. Bukan dok mikir dengan tidak ada wahyu lah. Kalau kita mikir nak kenal Tuhan, bukan jalan wahyu, itu akal lain tu. Itu akal lain. Faham tak? Itu bukan akal hak kita ada ulil albab ni. La. Ulil albab mana ambil wahyu, guna akal, nak nagu mana? Nak pecah. Pecah ke apa? Pecah tujuan, pecah maksud. Kata gapo hak Tuhan nak ni? Hak tu susuk Rusia di dalam isi kandungnya wahyu ni. Sebab tu kena mikir. Ya tak supa sungguh. Orang apabila duduk dalam medan ni, dia rasa. Terkadang kita tak nampak masalah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Apabila kita naik ngajar, Tuhan buka suku. Seolah kata, benar tu tak tahu mari dan. Membuka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita guna dah. Kita tak nampak. Apabila kita tawakkaltu ala Allah, insya-Allah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelarikan benar-benar di atas lidahnya. Mari yang nampak dalam akal. Ramai dah daripada guru kita, tak kira orang Arab, tak kira orang Jawi, kita duk tanya dia dan kita duk ambil kebolehan ataupun pembukaan pelasuk pakan dia tu. Khibrah dia tu. Daripada orang bijak pandai tadi hak biasa lepas mari koyak gitu. Sebulak suara. Kata Tuhan buka suku. Sebab tu ulama yang kata akal kita ni kalau kita tak guna ya beku. Ngajilah banyak mana, adalah pengalaman banyak mana tapi tak guna habis. Sebab tu orang kita dalam negara ni umur tua-tua sikit tu nah, lepas pada pecang gapo tu, kasihan bahasa sia kata tu. Ya nak cari juga cara nak gunakan akal untuk nak ambil pengalaman dia jadi pakar kepada umat masyarakat. Tu makna kata orang yang ada cara mikir. Nah, itu apa yang orang yang ada cara mikir. Setelah daripada tu, mari kita tengok. Tu. Ibn Katsir katakan wahyal uqul as-sahihah as-salimah. Supaya akal yang sihat lagi sejahtera. Akal ni wajib kita kena jaga. Wajib kena jaga.
Hari ni benda hak duk di tepi-tepi kita ni, Allahu Akbar. Saya tu baik. Nah, tengok Allah duk jual tepi. Lah ni sah. Apa nama? Benda-benda nak munahkan akal tu. Undai kita tak tahulah, wallahu alam lah mana ya kira. Tapi kita kena jaga diri. Sebab tu ulama kata kita nak pergi sekat orang tak boleh. Tapi kita kena sekat diri kita tu ya boleh. Semenjak dulu dah. Demo nak zalim kita tak nak buat kerana. Demo nak mendeki kita nak buat kerana boleh. Tapi kita jangan dah mendeki ke orang. Jangan dah zalim ke orang. Kita boleh sekat diri kita, tapi orang hanya mari hak pesen rima-rima singa-singa ni gak. Allah, habis akal. Cuba kita kira. La haula wala quwata illa billah. Apabila orang yang akal itu penuh, bolehnya duk di hadapan orang yang berakal tak penuh, gapo yang nak bawa? Cuba kita khayal tengok. Benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku. Nah, benda ni akan berlaku. Tapi kita jaga diri kita. Jaga diri kita. Jaga orang duk wah kata kita molek supaya kita boleh nak jadi seni hidup dunia dan akhirat ni, ya kena usaha. Sebab tu alim ulama yang kita melawat hari ni, mana kata dia duk royak kata dunia ni tempat yang apa nama, sepik. Kalau sepik, tiap-tiap hari dah sepik mata. Sepik terhadap dia, sepik terhadap orang nak kepada benda hakikat dunia nak wi jadi sungguh tu. Orang hak pesen dia nak guna dunia pesing-pesing hak bukan hakikat dunia tu, ya lah. Ya gitu. Akhir sekali ya tak rak gi juga. Akan tetapi hanya gitu. Apa panggil musara'ah, pelawai di antara dua pihak. Ni akal kena guna. Kena guna akal. Sebab tu Tuhan kata lepas pada ni, Tuhan tahu Allah Ta'ala ni hakimun alim, bijaksana, mengetahui benda nak jadi lagu mana, berlaku lagu mana. Allah Ta'ala tahu berlaku. Tahu kata hamba dia hak duk royak mari ni ada hati, ada perasaan, ada apa nama kelemahan. Katanya ulama, dia kata jadi terikat dengan perkataan dia kata al-mu'minun dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi rabbih. Orang mukmin kalau dia gantung kepada diri dia lemah. Tapi kalau dia gantung dengan Tuhan, dia gagah. Dia kuat. Asal dia heret lah mana, dia tak turun. Sebab tu orang nak heret lagu mana, nak turun daripada cara mikir. Kena munahkan cara mikir itu dulu. Apabila punah situ habis. Sebab tu dinamakan arak tadi ummul khaba'ith, ibu segala kejahatan. Apabila punah situ, ya boleh buat habis. Ya tak ada lah. Ya tak kira mana orang hak ada apa nama, ada budi pekerti dengan dia, ada budi bahasa dengan dia, tak ada dah. Tak ada apa sekarang. Ya boleh buat habis. Sebab tu dia kata janganlah punahkan akal, jangan punahkan akal. Yalah dah tu. Tuhan kata pada ayat ni, insya-Allah kita tengok sikitlah, iaitu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 55. Ayat yang 55. Tuhan kata kerana Tuhan kata fasbir inna wa'dallahi haqqun. Salah kata. Jadi lah ayat pertama dengan ayat ni jadi makan siku. Berat dah kata koyak sana tu gini. Saya kata sabar. Fasbir, maka hendaklah mung tu sabar. Jalan hak mung duk ni mung kena sabar. Kalau mung tak sabar, mung rutuh diri mung. Tak sabar kepada matlamat aku nak
Apabila tak sampai matlamat aku nak, tak sampailah matlamat hak muduk cari. Gapo? Kebahagiaan hidup. Tak ada. Tak ada bahagia dalam dunia ni. Pada akhirat esok, api pula. Mana awak lagu mana ya Rab? Fasbir. Sabar. Sabar. Sabar ni makna gana sabar. Allahu Akbar. Sabar-sabar ni innamas sabru fi sadmatil ula. Kenapa? Mana kata boleh kita pegang diri. Boleh kita tak jadi maki ko, tak jadi melaknati ko, tak. Ya. Dalam hati tu gelegak. Tapi fasbir. Nak wisa ya. Balik ke orang yang hemah tinggi-tinggi yang boleh buat. Tapi sa lagi nak. Tuhan nak. Kenapa? Ingat kata aku kuat ni kerana Allah. Aku sabar ni kerana Allah. Barulah hasil. Ya. Barulah hasil. Fasbir. Apabila kita sabar, Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar ni tidak ada sakat teh. Aku nak balas tak ada sakat teh. Sabar. Fasbir. Buat apa? Fasbir. Buat apa? Itu dia. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ni nak turun ni sebagai ayat akhir insya-Allah taala. Ayat ni fasbir inna wa'dallahi haqqun. Katanya sebagaimana ada dalam tafsir Muqatil, dia kata asbabun nuzul. Sebab nak turun ke ayat ni bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beri perjanjian. Janji kepada Nabi dia lah alaihi salatu wassalam. Kata Tuhan itu nak melaknati, nak seksa orang-orang yang tak beriman di dunia ni lagi. Nabi kata, menjadi menyakiti aku ni pegang salah Allah. Aku tak ada gapo-gapo, diri aku pun tak ada gapo. Aku nak wari tak boleh. Ayat lain, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'azabin alim. Kata depan Nabi. Kalau mung Muhammad benar sungguh kata mung dirasa, waktu turun hujan batu mai. Wari azab je pedih mari. Awi'tina bi'azabin alim. Sakit dah. Sakit dah hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kena kita cuba kita khoyar tengok Nabi Muhammad orang berjuruh, orang molek, orang tak tu tak ni. Kena kata dengan itu perkataan yang kasar seumpama tu, hati dia lagu mana? Hati dia tu lagu mana? Lalu Allah Ta'ala dengar. Innallaha sami'. Tuhan dengar apa yang mereka itu kata kepada Nabi dia. Nabi royak sebagaimana Tuhan royak, dia pukul selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa ayat tadi? Ayat asbabun nuzul kata, bila lagi hang duk janji Muhammad? Bila lagi hang duk janji Muhammad? Kata dengan dalam keadaan nak mengejek, nak mengajuk, nak menganying. Orang apabila dia bulah, ya orang pesan kata tak berjuruh lucu tu, orang menganying mengejek tak apa. Tapi kalau orang berjuruh pada asal, orang mengejek mengaji, sakit hati sungguh. Pak Nabi Muhammad ni orang biasa mana? Kita mengajilah sejarah. Orang berjuruh, orang molek dan sebagainya. Nampak tak? Ni dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala waktu turunkan ayat ni. Fasbir. Waktu ayat. Sabar. Maka sabar olehmu ya Rasulullah. Sabar. Sabar apa? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya perjanjian Allah Subhanahu wa taala benar. Benar gapo ya Allah? Benar kata aku nak cara sendiri orang yang bakit bahaun terhadap ajaran hak aku hak membawa mari kepada mereka. Benar kata orang hak menyakiti mung, orang hak zalim mung ya Rasulullah, aku sendiri nak cara. Benar. Bila di dunia ni lagi. Dan Tuhan nak
seksa pula sekali lagi, dan Tuhan nak ui ganjaran kepada orang hak sabar, hak mula-mula sekali sabar itu Nabi Muhammad SAW nak akak darajat dia tinggi, kemudian nak buat turun daripada dia apa nama kesalahan kesilap pegah apa. Nabi kita tak ada kesilap, tak ada apa nama, tak ada berdosa. Tetapi ayat ni katanya ulama, apabila Tuhan kata lagu ni turun kepada umat Nabi kita, turun pada puak-puak kita ni lah. Orang sahabat nak akak darajat, nak buat apa bukan dosa dia. Nabi Muhammad tu tak ada kena kecil, ada warafa'na laka zikrak. Allah Ta'ala akakkan pangkat Nabi. Sebut Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tu rasul, manusia, bukan ilah, bukan Tuhan. Nampak dah tu? Jangan kita duk jadi hulu. Jangan duk jadi melampau sampai ke akak Nabi, sampai ke maqam ilahi tu tak boleh. Walaupun kita tak ada mengaku, tak ada apa nama dengan lidah kita, tapi kelakuan kita tu yang menunjuk tu tak boleh tak. Nampak tu tak? Tu dia. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Patu Tuhan wa'd lah mana? Tuhan mula-mula sekali hak Tuhan janji kata benar, hari peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tadi tu orang musyrikun tak sengka-sengka kata ya tu nak kalah kepada orang Islam. Tak sengka. Tak sengka. Orang Islam 300 orang lebih. Puak dia ni beribu. Cuba kita tengok bagaimana orang ramai, orang sikit tadi nak mengatasi orang ramai. Ni nak ayat kata ada dia bilangnya bukan bak kualiti. Terkadang ramai tapi kualiti mana ada. Jangan duk bangga dengan bilangan. Banggalah dengan kualiti. Kunapap hak tubik daripada ni orang kita. Kureh, bangga. Kita perenyek gitu ya puak ni. Tuhan kalahkan dia pada hari peperangan Badar. Dan bukan sekadar tu, wa yumdidkum dengan apa? Bil malaikah. Allah Ta'ala tolong perbantukan dengan para malaikat, catahkan tekak-tekak orang tak beriman tadi itu, sehingga tak nampak kata jatuh tekak-tekak mereka itu pada peperangan Badar, tak nampak tu biar baca dalam sejarah tengok. Mana Islam kita ni dia tak haru ke? Tapi kalau orang haru dia tak tinggal agama dia. Dia tak tinggal agama dia. Dia tak hundur. Dia pergi. Tu orang Islam. Nampak tu tak? Baik. Dan akhir sekali, Tuhan ambil roh puak-puak dia ni kena seksa juga. Nah, seksa juga. Akhirat esok, tapi ni akak pula. Tu makna kata inna wa'dallahi haqqun. Kemenangan bagi Nabi Muhammad, kekalahan bagi mereka dunia dan di akhirat. Sebab tu suruh sabar. Ya sabar ni ada kita nanti tengok. Orang kalau ya tak molek kita tengok. Sabar. Ya derah. Saya apa kali, tok guru kita apa kali. Kita sabar. Ya derah. Boleh tengok natijah. Tapi kalau kita cerang tu, tak ada. Lepas tu tak apa nak sabar. Da innamas sabru fi sadmatil ula. Mula-mula tu. Nampak tu tak? Tu mula-mula tu. Baik. Kemudian akhirnya dia kata wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambika. Dan hendaklah mung itu minta ampunlah bagi kesalahan mung. Hak ni maknanya nak tunjuk haja kepada umat, suruh kita istighfar banyak. Istighfar. Nabi SAW istighfar untuk apa tu? Untuk nak ampun dosa dia. Ya tak dosa. Tapi nak ayat kata nak buat contoh kepada ummah, kata kena istighfar. Nabi istighfar nak akak darajat dia. Nampak tu tak? Kita nak istighfar nak hapuskan dosa. Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhan tak akan seksa kita selama mana kita istighfar. Tu. Dah dia.
Bila tu so istighfar? Istighfar mutlak. Mana kata hak warik mari lepas maya 3 kali. Lepas maya mubasyarah. Apa makna mubasyarah? Mana contoh mari selepas maya assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih astaghfirullah ka ikutlah apa panggil sirah cakap pe hak Nabi hatta mari lafaz-lafaz hak warik mari tu ada beberapa riwayat tapi istighfar. Belum pada tu tak ada kecil lain. Istighfar dulu mula-mula. Itu adalah contoh hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang kepada kita. Jangan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului hak lain di atas tu. Istighfar. Lepas tu duduk dia buat mutu ke buat kereta ke nak naik kebun ke nak buat gapo pun mulut ni tak usah buat tupak sangatlah. Nah, faham buat tupak ada bahasa pak teh kita panggil buat tupak, mengupak. Kekok ni istighfar. Nah, istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Tu dia. Dan hendaklah mung itu tasbih, menyuci akan Allah Subhanahu wa taala bihamdika, dengan puji bagi Tuhan engkau bila bil asyi wal ibkar. Al asyi wal ibkar. Mana gapo bil asyi wal ibkar? Mari kita tengok ulama kita tafsirlah mana. Iaitu pada awal bil asyi, mana awal hari tu dan awal malam. Semaya gapo awal hari? Semaya subuh dan semaya maghrib. Tapi gapo hak maksud dalam ayat ni? Hak tu herayat lah ni maksudlah mana? Mari kita tengok ulama kita sebagai ayat akhir. Abdullah bin Abbas dia kata bil asyi wal ibkar ay as-salawatul khams. Semaya 5 waktu. Suruh kita itu wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, mana suruh semaya 5 waktu. Jangan kita tinggal semaya. Jangan kita tinggal semaya. Semaya cukup 17 rakaat tu. Tu kena semaya cukup. Tu Abdullah bin Abbas mentafsir kata bil asyi wal ibkar bermakna semaya 5 waktu. Ad-Dhahhak tafsir kata as-salawatul maktubat. Makna kata semaya hak di fardu mari, tak keluar daripada gabah, tak keluar daripada semaya 5 waktu. Adapun Hasan Al-Basri dia tafsir kata bil asyi wal ibkar, mana semaya asar, salatul asri wa salatul fajri. Semaya asar, semaya subuh. Sebab dia pergi faham dalam hadis kata man salla bardaini dakhala al-jannah. Tu. Tak ada gapo juga. Semaya hak ni mana semaya hak jadi kemocok hak penting. Semaya kemocok hak penting. Tak keluar daripada semaya 5 waktu tu juga. Hasan Basri pun kata gitu, Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi pun kata gitu juga. Serta Muqatil pun kata lagu tu belaka. Tu dah kata lagu tu belaka. Hendaklah kita jaga ke semaya. Sebab semaya ni adalah katanya ulama perhubungan kita dengan Tuhan. So umpama kalau hak pesing orang muda-muda sikit nah, seolah kata talipung kita kepada Tuhan. Talipung kita kepada Tuhan 1 2 3 4 je kata. Setengah ulama kata dak 2 4 4 3 4. Tu apa yang kata rakam talipung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata ulama-ulama nak menggemarkan pemuda-pemuda apabila kecek lagu tu dia suka. Kita orang tua tu tak kena duk kecek sampai situ, tapi tak apalah kita. Nak ayat tak seolah kata telefon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaya 5 waktu ni adalah telefon kita kepada Allah. Nak masuk diri kita kepada Tuhan. Semaya ni nak menghadapi Tuhan. Gapo hak kita duk nak, gapo hak kita rasa serabut, gapo hak rasa kata kita nak lepaskan bala, nak gapo Allahus Samad. Tepat tumpu, tepat mengadu, tepat berdoa, kita minta semua kat situ. Kalau kita tak semaya, nak jadi lagu mana? Seolah kata orang tak pandai guna telefon.
Hidup boleh tak? Hidup boleh atas dunia ni, boleh makan sepotu, minum sepotu, tapi lah mana? Seksa lah, seksa. Kena seksa. Orang tak semaya, orang tak semaya, ijma' ulama kena seksa dunia dan akhirat. Seksa dua-dua. Dalam belum nak pergi ke akhirat tu, alai kubur tu kena seksa pula orang tak semaya. Semaya jangan putus. Wajib di atas kita. Kalau malas sangat, semayalah hak 5 waktu tu. Kalau lah kita rajin, kita semaya 12 rakaat. Qabliyah, ba'diyah, kapik. 2 hak sunat muakkadah tu. Sunat 2 rakaat belum subuh, 4 rakaat belum zuhur, 2 rakaat lepas daripada zuhur. Jadi berapa? Jadi 8 lah situ. Lepas pada tu, lepas maghrib 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat, jadi 4 pula, jadi 12. Nabi SAW kata, man salla 12 raka'atan banahu Allahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala binakan rumah dia di dalam syurga. Nyak tu ya, Tuhan nak beri syurga kepada kita. Payah tak? Tak ada payah. Tapi nak buat tu susah. Dengar tu mudah, tapi nak buat kena minta. Ya Allah, mintalah aku boleh semaya, cukup hak 5 waktu, dan serta hak semaya sunat. Sunat tu. Itulah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil buat tahu di sini. Maka situlah dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke 50 ni. Nak tengok perbantah orang yang tak saya beriman tadi itu, apabila benar-benar pergi kepada dia, kenapa dia tak seterima benar-benar? Lepas tu dia nak buat lagu mana dengan benar-benar? Kita mari cek tengok, kata perangai boleh jadi gitu tu sebab apa? Apabila dia jadi gitu tu, akibat hujung jatuh dia nak hidup di mana? Mari kita tengok hak tu. Mari kita nak tengok rupa hak dalam dunia hak duk berlaku tu macam mana pada ayat yang ke-50 ni. InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang lah. Mudah-mudahan kita itu boleh ambil pengajaran daripada beberapa keratan ayat pada perjumpaan kita sekali ni. Akhir ni insya-Allah lah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan kita daripada bala petaka, dan minta kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati kita supaya masuk hidayah Al-Quran dan masuknya cahaya Al-Quran, dan boleh kita tahu dapat taufik, boleh kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan jangan kita terlupalah pada pengajian kita ni, sama-sama kita sebar kepada orang-orang yang kita itu suka nak dia itu bersama dengan kita di dalam syurga, kita hantar benda hak molek-molek. Dan jangan kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita itu membantukan majlis kita dengan doa mula-mula sekali. Doa lepas daripada tu dengan tenaga kita, hati kita serta harta kita, mudah-mudahan kita boleh bersama jaya di dunia dan di akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.